Itu sebab benda pertama yang kita kena buat, kita kena cepat. Apa? Bila kata niat, dia lebih kurang macam kita beli handphone lah. Beli handphone, keluar daripada kotak, dah siap pasang screen protector, dah ada casing yang kita nak. Kan? Keluar je, benda pertama kita usik apa? Benda pertama kita usik apa? Oh Puan, benda pertama usik apa? Aku dah agak lah. Dia jawab kamera. Wahal benda pertama yang kita usik, setting. Setting dulu. Tekan setting. Gambar nak terang mana? Tulisan nak besar mana? Kan? Lepas tu, assign ringtone. Kalau bunyi ni, siapa telefon? God, angkat. Tu SU call. Oh, bini call. Bunyi rimau letak kan? Dia bukan takut bini dah, bini menakutkan kan. Makna kita setting tu. Dan saya nak tanya, setting adakah kita usik hari-hari? Tak, hari pertama sahaja. Tetapi bila ada masalah pada handphone, apa pasal kelabu pula ni tak terang, kita tekan setting balik, perbetulkan balik. Tapi kalau daripada hari pertama memang dah tak betul, sampai bila-bila lah kita akan hidup dengan keadaan tak betul. Saya ingat saya ceramah dekat satu sekolah rendah. Saya suka baca ayat-ayat yang ditampal kat dinding, kat tiang kantin, dekat bumbung tu kan. Saya baca, betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Macam tadilah, kita dah pakai telefon. Mak saya pakai telefon Nokia tu dulu. Kadang sebut, saya tak patut sebut Nokia tu. Sebab dia tak tajuk ceramah kita hari ni. Mak saya pakai telefon tu dulu, nak baca mesej dia suruh adik saya, Kak, kau tekan tengok balung kan. Saya hantar mesej, Kak tolong tekan mesej tu, tengok balung kan tulis apa tu. Kena tekan dulu inbox. Dia tekan inbox dan baca unread message. Tekan unread message, baru keluar balung. Lepas tu kena scroll 1, 2, 3, 4, ada 4 page. Lepas tu dia balaskan untuk mak saya. Kadang-kadang saya tak tahu, kau jawab ke mak jawab ni. Macam lebih-lebih pula kau cakap ni, apa pasal? Kan? Tapi itu susah. Akhirnya saya hadiahkan mak saya. Mak saya tak nampak macam jauh. Saya belilah satu telefon masa tu. Adalah satu telefon tu besar sikit, Android. Bagi kat dia. Tak sampai seminggu dah ada grup WhatsApp. Makna kita mengadaptasi kehendak semasa, sejajar dengan peredaran zaman. Betul? Kemudian mak saya boleh baca mesej sendiri dah. Tak payah bagi mak, tak payah bagi adik saya baca. Dia pada simpang kampung boleh nampak tulisan tu. Punya bahasa font yang dia pakai. Makna kata, kita kena ubah cara kita. Ubah. Setting nak kena betul. Kalau setting kita, alah nama je bandaraya, kita sama je macam dulu kita sendiri cakap macam tu, memang sampai bila-bila kita takkan ke mana-mana. By right, saya cakap bukan nak bodek tau. You all dah lama patut jadi bandaraya. Cuma you all hold dulu. Ikut kesesuaian untuk declare you all bandaraya. Macam tu cara fikir. Bila orang tanya, kami by right dah lama layak jadi bandaraya. Tapi kami fikir kesesuaian masa. Dan kami memikirkan daripada aspek riak, takabur dan bongkak. Biarlah kami berada di pembenaran terlebih dahulu. Macam tu jawab. Macam tu jawab. Kan? Kami pun dalam berfikir-fikir nak jadi bandaraya ke tidak. Macam tak layak je. Tu tak payahlah jawab macam tu. Kan? Sebab you all dah achieve macam-macam. Kita dah buat macam-macam untuk public. Kan? Bila penguatkuasa MBSA ada isu baru ni pasal apa? Ada orang pukul rata. Kan? MPK pun sama je. Tak ada. Nasib baik wartawan tak tanya aku. Tidak tahu aku jawab. Tuan-tuan kena ingat, PBT sering kali bila nak ambil tindakan kena sekat. Tak payah, jangan fikir ni nak pilihan raya. Lepas habis pilihan raya, baru lagi pilihan raya. Lepas tu nak pilihan raya balik dah. Sudah masa bila nak buat cakap. Kau tengok yang ni yang pakai baju celoreng ni puak kuasa ke? Wah, ini lagi dahsyat ni. Tahniahlah. Tak cukup jadi ketua polis negara, dah jadi gaskar pula dah kan. Saya yang paling menyampah bila pergi PBT yang dekat yang luar-luar bandar ni kan, pangkat 19 pakai bush jacket. Sampai ompek lain paku. Ini polis hutan apa saya cakap kan. Orang tak ada ilmu. Daripada dulu kita nak selaraskan tak repek-repek kan.
Sudah, yang penting kita akan pastikan selaras. Sudah, dia senyap. Nyengket Selangor tu. Ada satu PPT tu kan. Tahu tak apa? Tak, kekangan orang tak tahu. Kekangan orang tak tahu. Tetapi, itu bukan penghalang kita untuk bergerak maju ke depan. Bukan. Tak boleh lah, inilah masalah, itulah masalah ini. Kena ingat, orang yang bijak sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Oh, kita kena cari ni penolong pegawai undang untuk bantu buat sebutan kes mahkamah. Apa pasal? Nak tambah-tambah duit lagi, nak lantik dah penolong pegawai tu. Dia dah seorang tu jaga agreement, jaga sudahlah. Habis macam mana? Lantik penguatkuasa, ambil 5-6 orang, train dia bawa kes mahkamah. Baru tentu-tentu badan garang sasa, misai tebal, bawa ke mahkamah tak berani, berhenti jadi penguasa. Saya latih, saya adalah yang pertama train penguatkuasa saya bawa ke mahkamah. Tapi budak penguasa ni pula bila bagi botih dia nak apa? Dah tompah jaket ni, kot hitam, bawa beg besar tu. Oh, bawa ke mahkamah, wah sebutan ni. Sampai petang tak balik. Kau bawa kes mahkamah ni, kes bunuh ke apa? Tu perangai korang ni, ambil kesempatan tak habis-habis. Kan? Saya dulu jadi pengarah, saya jarang marah penguasa saya, marah jarang. Saya pakai bahasa nyindir je, sebab bahasa saya tu tajam menikam. Ada seorang budak believe saya. Li, kau pergi hantar ni surat ni, hari ni kau hantar. Kau make sure sampai dekat pejabat lawyer tu. Okey cik, bos, tapi kalau saya hantar esok boleh tak bos? Kau bayang tak? Aku suruh hantar sekarang lah. Hantar besok boleh tak bos? Tak, sekarang hantar. Oh, okey lah bos, tapi bukan apa bos, kebetulan besok saya ada beberapa surat memang nak hantar dekat Seremban. Jadi kalau sekali pun okey, ni pandangan saya lah. Macam ni lah. Kunci motor kau dengan helmet kau ni? Ada bos. Bak sini. Bak aku hantar. Okey bos, saya hantar sekarang. Dia kena cakap macam tu. Kalau bos suruh sekarang tu ada sebab lah tu. Kan? Ni bukan saya tak tahu. Kita ni sebagai ada yang staff-staff yang biasa ni cakap, dia pengarah, dia tahu apa, dia sadap lah, lawan dia banyak, kita ni. Dia tak tahu kita tu. Aku tahu ayat kau tu. Tapi kau kena ingat dalam mesyuarat pengurusan yang tahu kena balun pengarah. Bukan korang. Yang Datuk Setiausaha dengan Datuk YDP pula, dia pula marah pengarah sebab dia pun tahu kena marah dengan Menteri Besar. Contohnya lah, ini contoh tu, Datuk Setiausaha dia bawa dokumen, kemudian bahagian HR bagilah satu fail, contohlah pengarah HR bagi satu fail, bawa pergi, tengok alamak dokumen tu tak ada, contoh. Takkanlah Datuk Amiza nak cakap pengarah, siapa nama puan pengarah kita siapa? Linda. Ni puan Linda pengarah HR saya, dia lupa masukkan dokumen. Tak, dia akan cakap, Datuk Amiza akan cakap, saya ada satu dokumen tertinggal Datuk Seri, saya minta maaf sangat. Kenapa kamu nak buat? Ini pun tertinggal. Tapi balik kat majlis memang siap lah. Lepas tu yang Puan Linda ni pula mesyuarat pengurusan jabatan, kau siap lah pula macam tu. Tu belajar bersyukur. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, biar kita tak jadi pengarah. Kau ingat aku suka ke jadi pengarah? Aku lagi suka jadi timbalan pengarah, penolong pengarah. Lagi seronok. Jadi pegawai tak apa. Ni macam mana ni Samsul? Nanti saya jerujuk dengan pengarah saya. Senang. Kau tanya Puan Linda, apa benda pun tak boleh. Ya. Dia nak cakap apa dalam mesyuarat? Dia tak boleh nak salahkan siapa lagi dah. Kan? Saya yang paling terperanjat kan sebab Datuk YDP saya dulu, Datuk Halim nama dia. Dia pun dah pencen. Saya paling terkojut-kojur dengan dia ni satu. Sebab dia satu-satunya antara YDP, satu-satunya YDP engineering. Jadi dia tak pandai tau bunga-bunga bahasa bila mesyuarat ni. Dia masuk duduk, minta seorang cadang mesyuarat disahkan, tak seorang sokong. Okey Pak, okey. Nombor 1 ni. Dah selesai belum? Dah, okey keluar minit. Ni, apa tak selesai ni? Dalam proses, kepantangan dia kalau ada pegawai jawab dalam proses. My friend. Oh, dia kata. My friend, kau menyangkung dan bilik air itu pun proses kau tahu. Bila boleh siap? Minggu depan hari apa? Pukul berapa? Macam tu. Tu sebab pengarah sebelum masuk mesyuarat penuh, dia siap dah syair dia nak jawab apa tu. Oh, yang ni macam ni nak jawab macam mana kang? Ni nak jawab macam mana kang? Ni. Apa? Macam ni. Kau orang juga tu. Ni apa? Puan, pagi ni. Ni apa Linda? Jawab ni Puan. Puan ni. Kau ingat aku tak tahu kau? Kita kena memang betul sebab nanti dia kena jawab. So dalam sebenarnya kita dah tengok dah daripada bulan lepas. Sebenarnya baru tadi dapat jawapan tu. Tu. Tapi bukan Maju Perang Kuantan, tempat lain ni.
Sini okey, Palinda okey, steady Palinda kan. Betul. Kadang-kadang kita marah. Allah bagi kita ni bekerja. Pertama kita kena cepat. Kita kena cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Dalam Pahang MPK nombor 1. Tak ada dakwa-dakwi dah. Dalam Asia Tenggara pun banyak dah anugerah-anugerah yang dapat, banyak PBT dekat Kuala Lumpur pun tak dapat lagi. So apa lagi? Sekarang tinggal nak ubah cara fikir kita. Kena cepat. Jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Budak-budak hari ni pun dah cepat dah. Ingat tak Datuk Seri S. Sami Velu dulu cakap apa? Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ni pos semalam sampai. Macam nak berhenti postman tu. Gila weh, macam mana nak buat ni? Matilah. Kata. Masa tu kalau Barack Obama ada masa tu dia tahulah benda tu, dia telefon tau Perdana Menteri masa tu, macam mana you buat, tolong ajar kita macam mana. Rupanya maksud dia hari ini pos 1 malam sampai. 1 malam dan semalam seerti penggunaan tak sesuai kan? Tapi dia confident tu yang tak tahan tu. Datuk Seri Sami Velu tu kita rindu tau. Lepas dia kan mana orang kena Menteri Kerja Raya siapa? Tak ada. Ingat tak kes yang mahkamah runtuh siling dulu, ingat tak? Kan? Pengetahuan tanya, Datuk Seri macam mana ni siling boleh runtuh? Memanglah ini manusia bikin, bukan Tuhan bikin. Wah, aku kalau jadi menteri macam tu senang betul. Tapi dia cepat dan sharp. Betul jawapan tu. Komen takdir pula. Wah, kacau tu. Cubalah kalau masyarakat infra jawab macam tu. Macam mana pengarah kejuruteraan ni? Macam ni tanah boleh runtuh ni? Ini semua adalah kehendak Allah Ta'ala. Jadi saya mohon. Oh, pengarah kejuruteraan ada. Kan? Tak ada jawab macam tu tu tuan-tuan. Kan? Iya. Saya ingat Datuk YDP saya tanya dulu. Masa tu, dia kalau pengarah kejuruteraan datang kurang sikit, dia hantar asisten memang kono. Toruk kono. Tu sebab kalau mesyuarat jangan tahu wakil. Pengarah sendiri masuk. Macam-macam lah kan. Seorang-seorang sojuk wakil kena datang tu.